Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sekarang kita tengok macam mana jawapan ulang kaji 2 yang awak dah buat hari tu. Okey. Kita tengok sebab ada yang salah tulis dan kesilapan kecil tu menyebabkan awak tak dapat markah. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni adalah tajuk sukatan membulat. Okey, diberi ada sektor A, O, B. Perimeter dia adalah 25 cm. Ni cikgu dah ringkaskan soalan dia. Okey, diberi lengkung AB adalah 7.5. Cari nilai theta. Okey. So, bila dikata perimeter, perimeter adalah ukur keliling. Perimeter ni ingat ukur keliling. So, bila ukur keliling 25 kan? Semua sekali. Jadi kat sini adalah jejari. Jejari kita boleh tahu jejari dah. Okey. So ukur keliling dia 25. 25 sama dengan 2 jejari tambah dengan 7.5 cm. So 25 tolak 7.5 kita dapat 2 kali jejari. So kat sini kita akan dapat jejari sama dengan 25 tolak 7.5 bahagi 2. So guna kalkulator awak, kita akan dapat jejari dia 8.75 cm. Okey, memang soalan dia tak minta, tapi soalan dia perlu ada jejari supaya kita boleh cari theta ni menggunakan rumus apa? Rumus S sama dengan J theta. Sebab apa? Sebab kita ada panjang lengkuk. So, masukkan nilai panjang lengkuk dia 7.5 sama dengan jejari dia kita dah dapat 8.75 theta. Okey, dari sini tak ubah side pun tak apa. 7.5 bahagi 8.75 sama dengan theta. Jadi, kita akan dapat tekan kalkulator masing-masing. Kita dapat 0.8571. Okey, ramai yang buat. Theta sama dengan 0.857. Ini tak digalakkan. Sebab apa? Jawapan awak kena make sure jawapan ini mesti 4 angka bererti. So markah kat sini kalau awak dia tak banyak pun. Okey, kat sini 1 markah, jawapan akhir ni 1 markah. So make sure jawapan dia mesti 4 angka bererti atau ke atas. Okey, jelas? Okey. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, diberi panjang lengkuk meja adalah 45 cm. So kat sini banyak yang silap. Silap apa? Dia ingat lengkuk meja tu adalah lengkuk ini. Salah Lengkuk meja ni adalah yang besar. Nampak? Bila lengkuk meja yang besar ni 45 cm, kita mesti cari sudut apa? Sudut meja. Okey? So sudut meja yang cikgu letak hijau tu, okey? Sudut meja. Macam mana nak cari sudut meja? Mesti guna S sama dengan J theta. Okey, S dia adalah bukan. Sudut meja. Memang kita guna tu. Cuma kita dah tahu satu bulatan adalah 2 pi, betul tak? Okey, 2 pi ni bersamaan dengan 2 darab 3.142. So, sudut meja sama dengan berapa? 2 pi tolak 0.35. Faham? 2 pi ni dia mesti 2 darab 3.142. Okey? Kalau guna pi kalkulator pun tak ada masalah sangat. Beza dia sikit je. So, kalau cikgu guna pi dia 3. Biasanya kita akan guna ni. Pi dia 3.142. So, kita akan dapat
2 darab 3.142. Kita akan dapat 6.284 tolak 0.35. So 5.934. Okey. Jadi dekat sini, yang ni kalau awak guna pi ni, nampak tak yang ni? Yang ni. Okey. So kat sini nampak tak 4 angka bererti? Awak jangan buat 3 angka bererti, salah. Okey, so kat sini lepas tu kita terus buat S sama dengan J theta sebab kita nak cari jari. Jadi S kita adalah 45, J kita tak tahu huruf J, theta kita adalah 5.934. Ada yang dapat 5.933, boleh diterima. So 45 bahagi 5.934, kita dapat jari. Jadi jari kita adalah 7.583. Tak perlu bundar. Tinggalkan macam ni sahaja. Okey, boleh? Okey, kita proceed ke soalan seterusnya. Nampak kesilapan kecil membuatkan awak tak dapat markah. So, markah kat sini ada kat mana? Okey, cikgu bagi tahu. 1 markah kat sini, 1 markah dengan jawapan. 2 markah sahaja. Okey, kita tengok nombor 3. Okey. Dia bagi maklumat PO sama dengan PQ sama dengan SR sama dengan SO. PO sama dengan PQ sama dengan SO, SR. Nampak? Bila buat macam gini, apa sama dengan apa? 6. Tulislah 6. So, cari lengkuk QR. Soalannya dia nak cari lengkuk ini. So dah dapat jari kan? Kita guna rumus apa? Panjang lengkuk kita guna rumus S sama dengan J theta. So J dia adalah QR ni besar kan? Bila QR ni besar, J dia ambil besar lah. 12. So ni ramai yang betul. Jari dia 12, theta dia 1.97. So kita akan dapat jawapan QR sama dengan 23.64. Okey. So sini 1 markah. Sini pun 1 markah. Nampak? Okey, next step. Jari tu kita dah dapat berapa tadi Yang ni 6, yang ni 6, yang ni 6, yang ni 6. Okey. QR tadi kita dapat 23.64. Awak yang dapat tadi kena tulis. Okey, so sekarang dia suruh cari luas kawasan Belorek. Awak tengok kawasan Belorek tu adalah daripada mana? Luas sektor. Sektor apa? QOR. Sektor yang besar tolak dengan luas segitiga POS. Nampak? Luas kawasan Belorek tu kita dapat luas yang hitam yang besar ni, warna purple ni besar ni, tolak dengan luas yang kuning ni. Barulah dapat kawasan Belorek. Okey, macam mana nak kira? Luas sektor, apa rumus luas sektor? 1/2 J kuasa 2 theta. Apa rumus luas segitiga? Awak tengok segitiga tu, awak boleh guna rumus penyelesaian segitiga tu. 1/2 A darab B sin C. Okey. Cumanya ada setengah tu perlu tukar dia punya C tu jadi rumus sudut ada yang tak perlu. Okey. So kita tengok. Okey, kita tengok macam mana nak masukkan nilai dia. Okey, 1/2 J kuasa 2 ini adalah ini kan. Jadi darab 12 kuasa 2. Theta dia 1.97. 1 bahagian. Tolak
1/2 AB dia apa? 6 darab 6 sin 1.97 radian. Cikgu guna radian. Okey. So kat sini kita akan dapat 141.84 tolak 16.58. So jawapan dia adalah 125.26 cm persegi. Okey, ataupun cikgu nak tunjuk sini kalau kita guna sudut dalam darjah. Okey. So kat sini sama 1/2 J kuasa 2 theta tolak 1/2 A B sin C. Okey, so sini dapat 1/2 12 kuasa 2 darab 1.97 tolak 1/2. Okey, bila kita ambil sin C ni 6 darab 6. Okey, untuk ini theta dia 1.97 bahagi 3.142 darab 180 darjah. Tukar pada darjah. So kat sini kita akan dapat 112.86. Okey. Okey. Jadi sin 112.86. Okey, jadi kat sini kita akan dapat 141.84 tolak dengan 16.59. So dapat 125.25. Okey. Sebab apa boleh walaupun berbeza sikit, sebabnya kalau kita tukar jadi 4 angka bererti 125.3. Kat sini pula 125.3. Nampak? 4 angka bererti. So, dapatlah jawapan. Sama. Tak kisah. Cikgu boleh tak nak guna segitiga tu? Dia bagi 10 sini. Sini 6. Sini 6. Dia nak buat pula cari tinggi. Nak guna 1/2 darab tapak darab tinggi. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Tu awak try sendiri. Okey. Jawapan dia tetap pasti sama. Okey. So, kita proceed soalan seterusnya. Soalan nombor 4. Okey. Yang ni pun ramai yang confuse. Macam mana nak buat? Okey. Kita tengok. Lengkuk Y sama dengan negatif 3X kuasa 2 tolak 12X tambah 7. Mempunyai titik maksimum pada X sama dengan K. Maksud kat sini, dia ada satu lengkung. Lengkung dia lengkung maksimum. Sebab negatif depan dia. Okey. Katalah lengkung dia macam ni. Titik maksimum, titik paling atas. Di mana X dia, sini, paksi X kan? X dia adalah K. Nampak tak? So, kita tahu koordinat dia K dengan Y. Kita tak tahu Y tu apa. Okey, cari nilai K. Awak kena tahu bila dia berada pada titik maksimum, dia ada satu kecerunan. Kecerunan ni kita panggil kecerunan tangent. Okey, kecerunan tangent ni mesti sama dengan kosong. Apa itu kecerunan tangent? Kecerunan tangent adalah dy dx. Dy dx sama dengan kosong. Okey, so kat sini pertama sekali y sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 7. Jadi dy dx mesti tunjukkan kalau bezakan 2 bawa ke depan jadi negatif 3 darab 2x kuasa 2 tolak 1. Nampak? Tolak 12 kuasa x 1 tolak 1. 7 ni tak adalah kosong. So kita akan dapat negatif 6x kuasa 1. Kuasa 1 kita tak perlu tulis.
tolak 12. X kuasa kosong adalah 1. So sampai macam tu je. Mesti tunjukkan apa? Ini sama dengan kosong. Sebab dy dx dia sama dengan kosong. Kecerunan tangent dia sama dengan kosong. Mesti tunjuk ini. Baru boleh awak buat negatif 6x sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi negatif 6. X sama dengan negatif 2. Jadi, bila dia kata X sama dengan negatif 2, X sama dengan K. K sama dengan negatif 2. Jangan lupa tukar yang ini. Kalau tidak, awak tak dapat markah akhir. So, markah dia kat mana? Markah dia bila samakan dapat 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Faham? Jelas? Okey. Ada satu lagi keadaan yang awak boleh buat. Okey. Ada yang tunjuk satu lagi jalan kira. Boleh juga. Cikgu tunjuk dekat awak. Dia guna penyempurnaan kuasa 2. Okey. Macam mana dia guna penyempurnaan kuasa 2? Okey. Penyempurnaan kuasa 2. Cikgu tunjuk macam mana guna penyempurnaan kuasa 2. Y sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 7. So, Y sama dengan negatif 3 bawa kat luar. X kuasa 2 tambah 4x. Okey. Tambah 7. Okey. So, kat sini Y sama dengan negatif 3. X kuasa 2 tambah 4x tambah 4 per 2 kuasa 2 tolak 4 per 2 kuasa 2. Tutup balik. Tambah 7. Okey, so dapat Y sama dengan negatif 3. Ambil yang ni dengan ni je. X tambah 2 kuasa 2. Okey, bawa keluar yang ni. Kita akan dapat negatif 3 darab 2 kuasa 2, 4. Negatif 4 positif 12 tambah 7. So, dapat Y sama dengan negatif 3. X tambah 2 kuasa 2 tambah 19. Okey, dari sini kita tahu titik maksimum dia adalah negatif 2, 19. So, dia adalah K. Jadi, terus dapat K sama dengan negatif 2. Okey, jelas? Panjang sikit. Macam tadi senang. Awak ingat konsep kecerunan tangent adalah sama dengan kosong. Dy dx sama dengan kosong kalau berada titik maksimum atau titik minimum. Nampak? Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Nombor 5. Lengkung Y sama dengan 2x kuasa 2 tolak kx tambah 1. Mempunyai titik pusingan pada 1M. Bila dia kata titik pusingan ada dua. Satu maksimum, satu minimum. Kat mana titik pusingan tu? Contoh lengkung tu. Kuasa 2 adalah kuadratik. Macam itu je. Sebab dia positif, minimum. Bila titik pusingan tu kat mana dia berpusing? So, kat mana dia berpusing ni adalah titik minimum pada 1M. Ini adalah titik minimum. Okey. M ni nilai minimum. Okey. So kat sini, bila titik pusingan, lagi sekali apa yang perlu awak ingat? Bila dia sebut titik pusingan, titik maksimum, titik minimum, dia ada satu kecerunan tangent. Di mana? Yes. Dy dx dia adalah kosong. Nampak? Kecerunan tangent dia adalah kosong. Kecerunan adalah dy dx. Nampak? So, kita bezakan dia. Tu kena tahu konsep dia. So, y sama dengan 2x kuasa 2 tolak kx tambah 1.
Bezakan dia dy dx sama dengan ni bawa ke depan jadi 4x tolak k. Nampak? Okey. So, kecerunan sama dengan kosong. Samakan dengan kosong. Baru boleh buat. Okey. Kecerunan dia sama dengan kosong pada titik 1M. 1 tu untuk paksi X. Letak dekat X sini. Jadi 4 darab 1 tolak K sama dengan kosong. So 4 tolak K sama dengan kosong. K sama dengan 4. Dah dapat K. So nak cari M, awak bukan boleh masuk-masuk saja-saja dalam persamaan tu. Okey, M adalah Y. Nampak tak Y? Masuk balik persamaan asal. So, ambil kat sini. Y dia adalah M sama dengan 2 darab X adalah 1. Nampak? 1 kuasa 2 tolak. K adalah 4 darab X adalah 1 tambah 1. So, dapat M sama dengan negatif 1. So, 1 markah di sini. 1 markah di sini. Nampak? Okey. So, ingat. Kalau titik pusingan, titik maksimum, titik minimum, dy dx dia mesti sama dengan kosong. Dy dx ni apa? Kecerunan. Nampak? Okey. Kecerunan tangent. Okey. Faham? Okey, next. Kita pergi ke B. Seterusnya, cari persamaan normal. So, sekarang cikgu nak terang apa itu persamaan normal. Okey. Kita ada lengkung. Lengkung tu lengkung senyum. Minimum. Sebab positif. Betul tak? Okey. Kita ada, dia ada pada X sama dengan 32. 32 katalah X kat sini. X kat sini adalah, ni pasti X 3/2. Okey. X kat situ adalah 3/2 sebab titik minimum dia kat sini adalah 1. 3/2 belas positif lah kan. Silap. Okey. Kat sini 3/2. So dekat 3/2 tu kita ada satu line ini. Satu line ni sentuh dekat titik X 3/2 tu. Titik 3/2 dengan Y. Kita tak tahu Y tu berapa. Okey. Yang ini adalah persamaan apa? Garis apa? Garis tangent. Nampak tak? Kan cikgu lorek tadi dapat kecerunan tangent yang ni. Yang ni kecerunan tangent kan? Tapi garis tangent ni kecerunan dia ada nilai. Sebab apa? Sebab dia serong. Kalau sama dengan kosong je yang bawah dengan atas. Nampak? Dia serong ni, dia ada kecerunan, dia cerun kan? Okey. So, bila ada kecerunan, nilai kecerunan, carilah nilai kecerunan dia. Okey. So, sekarang, apa itu persamaan normal? Okey, kita cari dulu kecerunan tangent tu. Okey, macam mana nak cari kecerunan tangent? Okey, Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak K. Tadi kita dapat 4 kan? X tambah 1. K ni kita dah dapat 4. Okey. So, persamaan dia dah jadi 2X kuasa 2 tolak 4K tambah 1. Okey. Okey, so kita dy dx sama dengan 4X tolak 4. Ni X lah. K tu adalah 4 kan? Okey, nampak? Okey, 4X tolak 4. Yang ni adalah kecerunan biasa. Kecerunan tangent. Boleh tak sama dengan kosong? Tak boleh sebab dia serong. Nampak? Dia serong. Jadi, tak boleh sama dengan kosong. Tapi dia bagi X sama dengan 3/2. So, masukkan nilai 4 darab 3/2 tolak 4. So, kita akan dapat
6 tolak 4, kita akan dapat 2. So, kecerunan tangent dia adalah 2. Yang ni adalah M. So, nilai M ni adalah 2. Okey, apa yang dikatakan persamaan normal? Normal tu wujudnya satu garis normal dekat garis tangent itu. Garis macam ni. Ini kita panggil normal. Garis normal. Okey, garis normal ni 90 darjah dengan garis tangent. Kalau 90 darjah bermaksud dia serenjang. Okey, bila serenjang, kecerunan dia dah jadi apa? Awak kena tengok. M1 darab M2 dapat negatif 1. Nampak tak? Yang ni kalau garis serenjang. Kecerunan dia darab 2 tu dapat negatif 1. So, M1 kita adalah 2. M1 tu kecerunan tangent. M2 kita nak kecerunan normal sama dengan negatif 1. Jadi, M2 dapat negatif 1 per 2. Okey, sampai sini baru awak dapat 1 markah. Nampak tak? Okey. So, nak buat persamaan normal, dah ada kecerunan normal. Ni kecerunan normal. Okey. Dah ada kecerunan normal, boleh masukkan dalam rumus Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. So, Y dia adalah Y tolak koordinat Y ni, kita tahu X dia 3/2. Y kita tak tahu kan? Tapi ada persamaan, betul tak? Okey, masukkan nilai dalam persamaan tersebut dulu. Okey. So, Y sama dengan 2 darab 3/2 kuasa 2 tolak 4 darab 3/2 tambah 1. So, kita akan dapat, guna kalkulator terus, dapat negatif 1/2. Nampak tak? Jadi, Y dia ni adalah negatif kat titik tu. Titik tu, Y dia negatif 1/2. Jadi, Y tolak negatif 1/2 sama dengan M kita dapat tadi berapa? M normal sebab nak persamaan normal. Negatif 1/2 X adalah X, yang diberi adalah 3/2. Okey, so Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 3/4 tolak 1/2. So, kita akan dapat negatif 1/2 X tambah 1/4. Okey, so dah dapat jawapan akhir. Okey, so kat sini jawapan ni buat masukkan rumus ni 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. So, 3 markah kat nombor 5B. Faham? Kecerunan normal, kecerunan tangent, persamaan normal. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya, nombor 6. Fungsi kecerunan satu lengkung adalah dy dx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 2x. Okey, so kat sini dia dah bagi dah. 2x kuasa 2 tambah 2x adalah fungsi kecerunan. Okey, melalui asalan. Asalan ni titik 0, 0. Bila tentukan persamaan lengkung itu, awak kena tahu kalau dari pembezaan kita nak fungsi kecerunan dia, asal dia Y, asal dia lengkung tu Y sama dengan apa-apa. Bila dia dibezakan dapat kecerunan. Betul tak? Okey, dengan dapat kecerunan tu, kalau kita nak patah balik untuk dapat Y, kita kamirkan. Nampak tak? Okey, so kat sini kita perlu kamirkan. Jadi, kamirkan dy dx ke atas x. Okey, so kamirkan 2x kuasa 2 tambah 2x ke atas x dx.
Okey, kat sini kita akan dapat Y terus. Nampak? Okey, jadi Y sama dengan, kamirkan 2X kuasa dia tambah 1, jadi 3 per dengan 3 per dengan kuasa dia. Tambah 2 kuasa X. 2X kuasa 2 per 2. Pandai. Tambah C. Mesti buat tambah C. Sebab apa? Sebab dia kamiran tak tentu. So, nak cari C. C yang kat sini bukannya pintasan tau. C kat sini bukan pintasan Y. Okey. So, kita akan dapat kat sini Y sama dengan 2 per 3X kuasa 3 tambah X kuasa 2 tambah C. So, dia kata melalui asalan. Masukkan titik asalan dekat persamaan ini untuk carikan C. Nampak? So, sebab kosong, senanglah. C dia adalah kosong juga. Nampak? Masukkan nilai tu. Cuba buat. Y sama dengan 2 per 3, kosong tambah C. Y dia adalah kosong juga. So, C sama dengan kosong. Bila C sama dengan kosong, tak berubah. Jawapan dia Y sama dengan 2 per 3X kuasa 3 tambah X kuasa 2. So, ni jawapan akhir. Okey. Awak buat yang sampai sini, dapat 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Nampak? Okey, maksudnya kalau dia kata melalui titik lain tu masuklah dalam yang ni. Baru dapat C dia. Faham? Okey, kita pergi ke soalan 7A. Fungsi kecerunan satu lengkung adalah dy dx. Dia dah bagi fungsi kecerunan. Dy dx sama dengan kx tolak 3x kuasa 2. Kadang-kadang dia tak letak dy dx tau. Dia terus fungsi kecerunan sahaja. Samalah dy dx tu. Okey, diberi bahawa lengkung mempunyai titik pusingan. So, bila titik pusingan, awak kena ingat dy dx dia sama dengan kosong. Kena itu dalam otak awak. Okey, pada x sama dengan 2 per 3. Koordinat dia, x dia 2 per 3 dengan y. Okey, dan lengkung itu melalui titik 1, 2. Lengkung tu juga dia lalu titik 1, 2. Okey. Cari nilai K. So, first step. Dy dx kosong kan? Teruslah buat. Kx tolak 3x kuasa 2 sama dengan kosong. Ni mesti tunjuk. Okey. So, X dia kata bila titik pusingan, X dia 2 per 3 kan? Masuk kat sini juga. 2 per 3 tolak 3, 2 per 3 kuasa 2 sama dengan kosong. Nampak tak? So, kat sini cikgu dapat 2 per 3 K sama dengan 4 per 3. Ni pindah bawah sini. Okay, so K sama dengan 4 per 3 darab 3 per 2. K sama dengan 2. Nampak tak? Okey, so dah dapat K sama dengan 2. Okey, next step. Dia suruh cari nilai K. Okey, next step seterusnya, cari persamaan lengkung itu. So, kita dah dapat K tadi dapat 2 kan? Jadi, dy dx adalah berapa tadi? 2x tolak 3x kuasa 2. Asal dia adalah dy dx sama dengan kx tolak 3x kuasa 2. Sebab k adalah 2, gantikan terus. Okey? Bila dia bagi ni kecerunan. Ni fungsi kecerunan. Okey, boleh tak nak sama dengan kosong? Tak payah sama dengan kosong sebab buat apa kita tak nak cari nilai x tu, dia dah bagi kan? Okey, jadi dia kata ni fungsi kecerunan ni 2x tolak 3x kuasa 2. Nak cari persamaan asal y sama dengan kamirkan dy dx ke atas x. Okey, jadi y sama dengan kamirkan 2x tolak 3x kuasa 2 dx. So, y sama dengan 2x kuasa 2 per 2 tolak 3x kuasa 3 per 3. Nampak tak?
Kuasa dia tambah 1 per dengan kuasa dia balik. Tambah apa yang tadi? C. Nampak? So, Y sama dengan X kuasa 2 tolak X kuasa 3 tambah C. Dia bagi tahu lengkung tu lalu titik berapa? Lalu titik 1, 2. Jadi, cikgu buat belah sini. Y sama dengan X kuasa 2 tolak X kuasa 3 tambah C. Masukkan ke dalam persamaan. 2 sama dengan 1 kuasa 2 tolak 1 kuasa 3 tambah C. Jadi, 2 tolak 1 tolak 1 tambah C. C sama dengan 2. Nampak tak? Jadi, persamaan kita adalah Y sama dengan X kuasa 2 tolak X kuasa 3 tambah 2. Ni persamaan lengkung. Okey. So, markah kat mana? Markah tang sini 1. Kat sini 1. Okey. 2 markah. Nampak? Jelas? Okey. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okey. Yang ni adalah pilih atur dan gabungan. Okey. Nombor 8. Berapa bilangan kod 4 huruf dapat dibentuk dari perkataan grasius? Ulangan tidak dibenarkan. Huruf pertama adalah huruf vokal. First awak tengok pada yang tak tahu. Ada yang ramai yang tahu buat. So, congratulations. Okey. Kod 4 huruf. So, letak 1, 2, 3, 4. Okey. Awak tengok ulangan tu. Okey, satu lagi syarat. Ulangan tidak dibenarkan. Huruf pertama huruf vokal. So, tengok. Huruf pertama. Ni huruf pertama. Mesti huruf vokal. Huruf vokal huruf apa? A, I, O, U. Nampak tak? A, I, O, U. Okey. Ada berapa huruf vokal? Ada 4 kan? 4. Nampak? Darab. Okey. Dah dapat. Ambil satu huruf dekat sini. Daripada ni. Baki tinggal berapa? Baki tinggal 7 huruf kan? Daripada 7 huruf, pilih 1. Okey, dah dapat daripada 7 huruf tu. Huruf dia kata tak ada ulangan. Ulangan tak dibenarkan. Tinggal 6 huruf kan? Tinggal lagi 5 huruf yang boleh dimasukkan dekat dalam kod itu. Nampak? Faham tak? So, kita dapat 210. Okey? Eh, 210 pula. 840. Silap. Okey. Ada satu lagi kaedah. Yang ni menggunakan kaedah betul-betul guna pilih atur tu. Okey. So, ada 4. 1, 2, 3, 4. Cikgu tunjuk juga. Huruf pertama, huruf vokal. A, I, O, U. Nampak? So, huruf vokal ni ada 4. Cikgu nak 1 sahaja. Jadi, 4P1. Nampak tak? 4P1. Untuk yang pertama, pilih 1 sahaja. Okey. Dah pilih 1. Untuk yang ketiga ni, ada berapa lagi huruf? 7 huruf. Betul tak? 7. Nak pilih berapa? Pilih 3. Jadi, pengiraan dia 4P1 darab 7P3. So, kita akan dapat 840 juga. Nampak? Okey, kita pergi ke soalan 9. Berapakah bilangan nombor genap 4 digit yang boleh dibentuk menggunakan digit 1, 2, 3, 4, 5 tanpa ulangan? Dia kata 4 digit. Jadi, awak prepare. 1, 2, 3, 4 digit. Bila nombor genap, ini pengetahuan kena tahulah ni. Bila nombor genap, hujung dia, macam mana kita nak tahu nombor genap? Hujung dia mesti nombor genap kan? Hujung dia mesti nombor genap. Nombor genap adalah 2 dengan 4. Nampak? 2 dengan 4 je nombor genap. Jadi, dekat sini boleh pilih berapa nombor? 2 nombor, betul tak? Okey, dah pilih 2 nombor tu. Okey,
nombor 33 ni boleh letak apa sahaja. Betul tak? Okey, so dah pilih 2 nombor, kita masukkan 1 kat sini, 1 kotak. So tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5. So tinggal 5 pula. Dari 5 kita ambil 1, tinggal 4. 4 darab, ada berapa lagi nombor yang tinggal? 3. Ada berapa lagi nombor yang tinggal? 2. So kita dapat 48. Ataupun guna cara pilih atur. Ini kita susun kan. Sama je kalau kita guna cara P tu. 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Untuk yang terakhir, dia mesti nombor 2 dan 4 sahaja. Ada berapa nombor kat sini? 2 nombor. Nak pilih berapa? 1. Nampak? 2 pi 1. Untuk yang 3 nombor ini, 3 kutup kosong. Daripada berapa? 4. 4 pi 3. So, pengiraan dia 4 pi 3. 4 pi 3 darab 2 pi 1. So, dapat 48. Nampak? Sama je jawapan dia. Dua-dua boleh buat. Okey, kita pergi ke soalan nombor 10. Okey, untuk nombor 10. Bilangan nombor 3 digit. So, 3 digit. 1, 2, 3. Yang lebih besar daripada 400. Bila lebih besar daripada 400, nombor pertama ni mesti nombor apa? Mesti nombor 4 dengan 5. Atau 5. Okey. So ada berapa nombor kat sini? Ada 2 kan? 2. Darab. Dah ambil 2 kat 1 kat sini. Dah ambil 2 pula. Daripada 2 kita pilih 1 kan? Okey. Tinggal ada berapa lagi nombor? 4. 4 nombor boleh isi kat sini. 3 nombor boleh isi kat sini. Bukan nombor 3, 3 nombor. Nampak tak? 2 darab 4 darab 3, kita dapat 24. Okey, ataupun cara satu lagi. Cikgu tunjuk 2 cara. 1, 2, 3. Yang pertama, mesti nombor 4 atau 5. Jadi, pilih satulah daripada 2 pi 1. Daripada 2 nombor, pilih 1. Okey, untuk seterusnya, yang ini. Ada baki lagi 4 nombor. Jadi 4 pi 2. So, 2 pi 1 darab 4 pi 2. Okey, cara tulis kena betul. Ada yang salah tulis. Okey, so kita akan dapat 24. Okey, kau tahu kan guna kalkulator pun boleh tekan. Okey, so kita pergi soalan nombor 11. Satu jawatankuasa yang terdiri daripada 8 orang ahli akan dipilih daripada 7 guru 6 pelajar. Okey, kat sini dia kata tiada syarat. Okey, bila sini awak nampak tak ada 2 situasi. So kita guna C. Bila tanpa syarat, dia tak kisah guru ke pelajar. Terus buat. Berapa guru tambah pelajar? 7 tambah 6 dapat 13. Nampak? So, kita nak pilih 8 orang saja. So, 13 C 8 sama dengan, terus dapat jawapan 1, 2, 8, 7. Okey, kalau nak buat jalan panjang boleh juga. Jalan panjang. Jalan panjang dia panjang ni. Awak letak 8 orang ni, dia kata tak ada syarat kan? Ni cikgu tunjuk jalan panjang. 8 orang ni tak ada syarat. Jadi, boleh jadi semua guru 7C7 tambah dengan 6C1. 7 tambah 1, 8 kan? So, dapat 6. Satu lagi keadaan, 7C6. Kalau kita pilih 6 guru, pelajar mesti 2. Kalau kita pilih 5 guru, tambah 6C, tambah pula. Ni sini darab. 3, 5, 6, 7, 8. Okey. Kalau pilih 4 cikgu, pelajar 2. Pelajar 2 pula. Pelajar 4 lah.
So, dapat 8. Kalau pilih 3 cikgu, pelajar dia 5. Kalau pilih 2 cikgu, pelajar dia 6. So, setakat tu je lah. Tak boleh pilih pelajar lebih dah kan? Okey. Jadi, kat sini awak kira lah dapat 105. Guna kalkulator je. Ni panjang lah. 21. So, tambahkan semua. Kita akan dapat 1287. So, sama juga macam ni. Nampak? Dua-dua cara boleh guna. Okey, kita pergi ke soalan nombor 12. Jawatan kuasa 8 orang yang sama juga tadi. 7 guru, 6 pelajar. Hitung bilangan cara jika dia nak 5 guru dan 3 pelajar. So, 5 guru, pilih 5 daripada 7. Jadi, 7C5 darab dengan 6C3. So, kita dapat 420. Nampak? Okey, mudah je. Okey, nombor 13. Satu panel hakim terdiri daripada 4 orang yang dipilih daripada 2 guru lelaki, 4 guru perempuan, 3 pengawas. Bilangan cara dapat dibentuk jika tiada syarat. Bila tak ada syarat, awak terus je jumlah semua sekali. Berapa dia nak pilih 4, berapa jumlah orang yang ada? 2 tambah 4 tambah 3 berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang. Jadi, 9 pilih 4 orang saja. So, kita dapat berapa? 126. Kalau rajin nak senaraikan, boleh senaraikan tapi panjang lebar lah. Okey. Next. 14. Cari panel hakim 4 orang. Sama juga. 2 guru, 4 guru perempuan, 3 pengawas. Hitung bilangan cara panel itu boleh dibentuk jika panel itu mengandungi sekurang-kurangnya 2 guru. Bila dia kata sekurang-kurangnya 2 guru, dia tak bagi tahu lelaki ke perempuan. Jadi awak boleh combinekan guru lelaki, guru perempuan ni 4 tambah 2 dapat 6. Jadi mesti 2 guru 4 tambah 2 dapat 6. Jadi 6 nak pilih 2 cikgu. Mesti ada 2 lagi orang tu adalah daripada pengawas kan. Pengawas 3 pilih 2. So dah 4 orang. Tambah. Ni satu bahagian. Okey. Tambah. Boleh juga dia kata sekurang-kurangnya 2 cikgu. Bermaksud 2 dan ke atas. Nampak tak? So, kalau 3 cikgu, 6C3 darab 3C pelajar pengawas kita pilih apa? Seorang. Nampak? Ataupun 6C4, 4 tu cikgu. Darab 3C0. Nampak tak? Dia nak 2 guru, lebih 2 atau lebih guru. Jadi 2 guru, 3 guru, 4 guru. Boleh tak 5, boleh tak seterusnya? Tak boleh dah. Dia nak 4 saja kan? Jadi kat sini kita kira 6C2 darab 3C2. 6C2 darab 3C2. So dapat 45 tambah 6C3 darab 3C1. 60 tambah 6C4 darab 3C0. So dapat 15. Kita dapat 120. Nampak? Faham tak ni? Okey, so kita pergi ke soalan seterusnya, nombor 15 yang terakhir. Satu jantaka yang terdiri daripada 3 orang lelaki dan 3 orang perempuan akan dibentuk daripada 10 lelaki, 11 perempuan. Keluarkan maklumat dia. 3 lelaki daripada 10 lelaki. 3 perempuan daripada 11 perempuan. Berapakah bilangan cara jawatankuasa itu boleh dibentuk? Dia kata tak ada syarat.
Bila tak ada syarat, terus je lah. 10 C3 darab 11 C3. Pilih 3, pilih 3. Lelaki, perempuan. Nampak tak? So, dapat 120 darab 165. Kita dapat 1980. Okey? So, selesai. Buat pembetulan mana yang salah. Okey, harap awak boleh belajar daripada kesilapan dan pemahaman konsep. Okey, jadi kita jumpa lagi dalam ulang kaji siri 3. Okey, terima kasih semua pada siapa yang cuba buat dan cuba untuk baiki diri anda. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.